Salam sejahtera para pelajar semua. Berikut adalah kuliah kita yang seterusnya berkaitan dengan prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan dalam diri kanak-kanak. So, dalam pengenalan, kita tahu bahawa sifat manusia pada asasnya adalah dipengaruhi oleh tumbuh besar dan juga perkembangan mereka sendiri. Dan perubahan yang berlaku di dalam tumbuh besar dan perkembangan adalah sejak kanak-kanak lagi sehingga mereka meningkat dewasa, contohnya dalam lingkungan 18 tahun. Jadi konsep pembesaran dan perkembangan ini sebenarnya boleh dikaji, dan kajiannya adalah melalui 4 komponen utama, iaitu dari segi perkembangan fizikal, kognitif, afektif dan psikologi, serta perkembangan sosial. Pembesaran ini dapat didefinisikan sebagai perubahan-perubahan fizikal atau perubahan-perubahan secara kuantitatif, suatu yang kita nampak perubahannya, kita boleh nampak perubahannya. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak atau seorang individu akan bertambah besar dari segi saiz dan berat badan dari bayi hingga dewasa. So itu yang dimaksudkan dengan tumbesaran, yaitu daripada kecil menjadi besar, daripada kurus pergi ke gemuk. Okey. Dan bagi perkembangan pula didefinisikan sebagai perubahan berterusan yang berlaku dalam pola kelakuan, kebolehan mental dan personaliti seseorang individu sehingga matang. Dan perkembangan ini adalah bersifat kualitatif kerana ianya melibatkan kecerdasan, kemahiran dan sikap yang berlaku secara progresif dalam diri seseorang. So something yang tidak boleh dilihat berbanding dengan kuantitatif tadi. So contohnya, seiring dengan pembesaran otak, kebolehan mental semakin berkembang. Bermakna saiz otak semakin membesar, dari segi perkembangannya pula adalah kebolehan mental semakin berkembang. Makin besar kepala, makin besar otak. Makin tinggilah kebolehan mentalnya. Okey. Itu secara kuantitatifnya. So prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan ini kita sama-sama lihat. Kanak-kanak normal bertumbuh dan berkembang berdasarkan prinsip-prinsip dan ciri-ciri sejagat. Bermakna setiap individu di dunia ini, kita semua melalui proses yang sama, serupa. Dilahirkan, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, nenek, meninggal. So, kita mempunyai ataupun kita mengalami prinsip-prinsip dan ciri-ciri yang sejagat everybody melalui proses tersebut. Walau bagaimanapun terdapat perbezaan dari segi personality, tahap aktiviti dan masa pertumbuhan dan perkembangan setiap individu. Walaupun kita sama melalui prinsip-prinsip sejagat yang sama, tetapi kita mempunyai perbezaan dari segi personality. Okay. So, terdapat 7 prinsip utama pertumbuhan dan perkembangan menurut ahli psikologi yang dinyatakan oleh Ruffin pada 2001, yang sangat berguna kepada guru-guru. So mari kita lihat satu-satu apakah prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan
tersebut. So, prinsip yang pertama adalah perkembangan kanak-kanak berlangsung dari kepala ke bawah ataupun atas ke bawah. Dia ada istilah nih mau dibacakan. Cephala caudal. Cephala caudal. Oke, pada prinsip pertama ini kita difahamkan bahwa kanak-kanak berkembang daripada kepala ke bawah. Kanak-kanak boleh mula mengawal diri mulai daripada bahagian kepala. Kanak-kanak kecil ini biasanya berat kerana perkembangan sudah banyak berlaku dibandingkan dengan bahagian lain, misalnya bahagian kaki. So, ini kerana apabila kanak-kanak ditiarapkan, ia hanya dapat mengangkat dadanya apabila ia dapat mengangkat kepalanya. Bermakna kalau dia dapat kawal kepala dia dapat membuat pergerakan bahagian yang lain. So, selepas daripada bahagian kepala, kemudian kawalan di bahagian tangan dengan mempelajari memegang objek. Selepas itu, mereka akan membina kekuatan dan kawalan pada bahagian kaki. Dan mereka mula merangkak, berdiri, dan seterusnya berjalan. Berulang pula nota tu. Okey. Itu adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah perkembangan kanak-kanak berlangsung dari bahagian tengah ke bahagian luar. Bahagian tengah badan ke dalam bahagian luar. Okey, ataupun di bahagian tengah ke bahagian tepi, yang disebut proximodistal dan hingga ke hujung anggota dari tengah ke tepi. So, saraf tunjang kita lihat sama-sama gambar ini. Saraf tunjang berkembang dahulu daripada bahagian-bahagian badan yang lain. Bermakna dia punya inti ataupun dia punya fokus utama untuk membesar adalah saraf tunjang. So, sewaktu di dalam kandungan, yaitu ketika bahagian kepala dan kaki sudah dikatakan cukup terbentuk, bahagian anggota kaki dan tangan hanya merupakan puntung-puntung yang belum tumbuh. So, secara beransur-ansur, puntung tangan akan memanjang dan berkembang menjadi tangan serta jari. So, contoh bahagian lengan berkembang dahulu daripada bahagian telapak tangan. Dan bahagian tangan dan kaki berkembang dahulu daripada jari tangan dan jari kaki. So, berperingkat-peringkat dari tengah ke tepi. Itu adalah proses pembesaran dan perkembangan bagi prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah perkembangan kanak-kanak bergantung kepada kematangan dan pembelajaran yang ada di persekitaran mereka. So, kanak-kanak bertambah baik dalam kognitif dan psikomotor apabila otak dan sistem saraf berkembang dengan pembelajaran baru yang berterusan melalui persekitaran. So, kanak-kanak mesti matang satu tahap tertentu sebelum dapat memperoleh kemahiran yang baru. Bermakna step by step. Sebagai contoh, kita lihat bayi 4 bulan tidak boleh berbahasa kerana sel-sel otak bayi untuk bahasa belum matang. So, itu kita nampak bahawa step perubahan atau perkembangan itu berlaku secara step by step. So, kematangan merujuk pada perubahan yang berlaku dengan perubahan umur yang bergantung pada pembesaran fizikal. Itu kematangan merujuk pada perubahan yang berlaku dari segi umur dan juga fizikal. So, pola kematangan telah terprogram oleh keturunan.
So urutan perubahan badan adalah seragam, tetapi terdapat perbezaan dalam kadar perubahan. So kematangan itu adalah bebas daripada faktor-faktor lain. Ia menyebabkan perubahan fizikal seperti bali, putus haid, keguguran rambut, kebotakan, dan sebagainya. So itu adalah perkembangan kanak-kanak yang bergantung kepada kematangan dan pembelajaran di alam sekitar. Prinsip yang keempat adalah perkembangan kanak-kanak yang berlangsung daripada muda kepada lebih kompleks. So kalau kita lihat gambar di sini, kanak-kanak dia duduk bermain di situ kan. Kalau bila dia sudah semakin matang sedikit, sudah memahami persekitaran dia sudah boleh bersosial. So kanak-kanak hanya memahami contoh-contoh konkret semasa awal. Kanak-kanak something konkret. Mereka hanya memahami sesuatu yang konkret. Abstrak belum ada istilah dalam otak batu kepala kanak-kanak. So memahami konsep-konsep yang abstrak dan kompleks apabila mereka mencapai keremajaan. So kanak-kanak yang menggunakan kemahiran konektif dan bahasa yang mudah semasa awal kanak-kanak untuk memberi sebab musabab dan menyelesaikan sesuatu masalah. So itu adalah fungsi kemahiran konektif serta bahasa bagi kanak-kanak adalah untuk dia punya daily dalam kehidupan dia everyday, untuk menyelesaikan something, memberi sebab kenapa dia mau sesuatu, contohnya. So itu adalah penggunaan konektif serta bahasa dia. Selepas itu kuasa penghujaan mereka bertambah baik kerana ketika itu mereka sudah boleh membezakan dan mengklasifikasikan objek-objek. Okay. So mereka sudah mulai migrate daripada something yang mudah kepada yang kompleks. Prinsip yang kelima, tumbesaran dan perkembangan kanak-kanak adalah suatu proses yang berterusan. Okay. Sambil kita merujuk diri kita sendiri, bagaimana kita dari kecil sehingga kita sudah sampai saat ini, bagaimana keadaan kita, adakah ia satu fasa-fasa yang berbeza? Tidak, bukan. Ia adalah satu fasa yang berkesinambungan serta berterusan. So kanak-kanak membina pengetahuan dan kemahiran baru berdasarkan pengalaman yang lalu. Sama juga seperti blok binaan, kanak-kanak akan membina dan mengumpul pengetahuan beransur-ansur sedikit demi sedikit. Okay, so pembelajaran step by step daripada mudah hingga kepada kompleks, dan dia tidak terhenti di sana, tetapi dia adalah secara berterusan. Dan ini semua adalah memberikan pengalaman kepada kanak-kanak, dan pengalaman itu sangat penting untuk dia gunakan di dalam kehidupan seharian dia untuk menyelesaikan satu-satu masalah. So mungkin di sini adalah blok binaan itu adalah satu contoh masalah yang perlu diselesaikan oleh si bayi ataupun si kanak-kanak tersebut. So semua kanak-kanak mengikuti pola perkembangan yang sama. Satu peringkat perkembangan menjadi asas kepada peringkat perkembangan yang seterusnya. Jadi flow dia mesti secara logical, kronologi. 1, 2, 3, bukan 1, 5, 8, 3, 17 gitu. Dia mesti secara berterusan. Contohnya kita lihat gambar di sana. Kanak-kanak sudah pandai mengawal pergerakan tangan untuk memegang pensil atau krayon sebelum mereka mampu untuk melukis atau menulis.
Prinsip yang keenam adalah tumbesaran dan perkembangan kanak-kanak berlangsung daripada umum ke spesifik atau khusus. So, kita lihat di sini merujuk kepada dari segi fizikal. Kita ambil satu contoh fizikal. Perkembangan motor kanak-kanak, dari segi perkembangan motor, kanak-kanak mestilah sudah boleh menggenggam objek dengan keseluruhan tangan. Itu bermakna dia melakukan psikomotor kasar. Keseluruhan badan dia terlibat di dalam pergerakan tersebut. So, dengan pergerakan yang besar itu, baru mereka boleh belajar menggunakan pergerakan-pergerakan yang kecil. Contohnya pergerakan dengan ibu jari kah, telunjuk saja kah, yang disebut sebagai psikomotor halus. So, tumbesaran berlaku daripada pergerakan otot besar kepada pergerakan otot yang kecil, otot seni. Okey, tidak kita pernah nampak juga kan, barangkali anak-anak kita sebagai satu contoh yang sukar betul untuk menyusun barang menggunakan tangan, kan dia akan move keseluruhan badan dia untuk bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Tetapi untuk memasukkan benda di dalam satu lubang mungkin agak sukar bagi dia, kan? So, itu adalah pergerakan daripada psikomotor kasar kepada psikomotor halus. Dan prinsip yang ketujuh adalah kadar tumbesan dan perkembangan adalah berlaku secara sendiri. Setiap kanak-kanak adalah berbeza, maka kadar tumbesaran juga adalah berbeza. Setiap manusia itu unik. So, tidak boleh sama, adalah mustahil bagi, sedangkan anak kembar juga mempunyai tumbesaran yang berbeza, detik ataupun jam yang berbeza. There is no exact time sama. Okay? So, walaupun bagaimanapun dikatakan bahawa walaupun pola atau urutan tumbesaran dan perkembangan adalah serupa bagi semua kanak-kanak, tetapi kadar pencapaian tumbesaran bagi setiap kanak-kanak itu adalah berbeza. Okey, bagi parents barangkali mereka dengan mudah memahami penyataan ini. Okey, sebagai satu contoh dikatakan di sini, perkembangan intelek seseorang kanak-kanak mungkin maju lebih cepat berbanding daripada perkembangan emosi dan sosialnya. Sebagai contoh, kalau kita nampak anak-anak ini intelek yang lebih dahuluan berbanding dengan emosi dan sosial. Sebagai contoh, dia lebih suka membaca buku, lebih suka mentelaah lagi suka membaca buku berbanding dengan bermain dengan kawan-kawan yang seumur dengannya. Tapi ada juga kanak-kanak yang umur yang sama, dia lebih suka bergaul, bermain dengan kawan-kawan berbanding dengan memegang buku. Jadi barangkali kanak-kanak ini dia punya kemahiran perkembangan dari segi emosi dan sosialnya lebih dahulu berkembang berbanding dengan dia punya perkembangan intelek. So, sebagai contoh yang kedua, tingkah laku kanak-kanak yang berumur 7 hingga 12 bulan akan mencapai kebolehan merangkak, duduk, berdiri, bertatih dan berjalan. So, saya bagi dua contoh di sini, dua contoh bayi yang sama umur, tetapi perkembangan mereka untuk mencapai suatu pergerakan itu adalah berbeza. Mungkin bagi Jack untuk boleh merangkak itu umur 7 tahun dia sudah boleh merangkak, berbanding dengan John yang berumur 8 bulan baru belajar merangkak. Okay? So, itu adalah prinsip yang
ketujuh yang mengatakan bahwa kadar tumbuh-besaran dan perkembangan adalah tersendiri. Ikut satu-satu atau seorang-seorang individu. So, secara kesimpulannya, untuk prinsip perkembangan dan juga tumbuh-besaran, persekitaran kanak-kanak dan pembelajaran yang berlaku hasil daripada pengalaman banyak menentukan sama ada kanak-kanak akan mencapai perkembangan optimum ataupun tidak. Persekitaran yang memberangsangkan dan memberi pengalaman yang pelbagai merupakan membenarkan kanak-kanak mengembangkan potensi mereka, dan pengalaman tentang prinsip-prinsip perkembangan membantu guru merancang aktiviti-aktiviti yang sesuai dan memberangsangkan serta memberi pengalaman-pengalaman pengayaan kepada kanak-kanak. Ini juga akan memberikan pemahaman asas untuk menggalakkan dan menyokong perbelanjaan setiap individu kanak-kanak. Oke, so itu adalah kesimpulannya. Kita sudah cover untuk unit 1 dan 2, dan saya harap para pelajar semua telah membuat pembacaan tambahan daripada pihak kamu untuk lebih memahami kita punya topik di dalam aplikasi psikologi di dalam pendidikan. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian Anda, dan kita jaga kita.